billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Oke, kita masuk tajuk baru. Sengaja kita keluar daripada surah Al-Maidah, kita masuk surah Al-Isra. Dah jumpa? Dah jumpa belum surah Al-Isra? Ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Jika seorang di antara mereka atau kedua-duanya sampai umur lanjut dalam pemeliharaan kamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Okay. Alright. Dan rendahkanlah diri kamu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Ucapkanlah kepada mereka, kepada Tuhan, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Jika kamu orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Okey, dan Tuhanmu memerintahkan kamu jangan menyembah selain daripada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai umur lanjut dalam pemeliharaan kamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan uf, dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah diri kamu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima bagi orang-orang yang bertaubat. Tengok, ayat ini banyak kali awak dengar dekat-dekat khutbah, dekat-dekat kuliah. Banyak kali jangan derhaka ibu bapa. Banyak kali. Okey, jawab ulang balik. Jangan, yang pertama, jangan kamu derhaka kepada Allah. Jangan kamu sekutukan kepada Allah. Jangan derhaka kepada ibu bapa. Sekiranya seorang atau keduanya awak akan menghadapi zaman-zaman ini. Kadang-kadang salah seorang daripada ibu bapa kamu dalam keadaan tua. Kalau mak bapa awak masih gagah perkasa, segak boleh jalan sana sini, dia tak perlukan perhatian. Tapi kalau satu masa nanti ibu bapa kamu, awak akan melalui zaman-zaman ini ketika ibu bapa kamu dalam keadaan uzur, dia memang memerlukan pemerhatian kamu. Jangan sekali-kali kamu mengatakan uf, cih. Jangan membentak mereka. Dan rendahkan diri kamu terhadap mereka berdua. Rendahkan diri kamu, merendah diri terhadap ibu bapa kamu. Berdoa, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ayat ini perintah kepada semua manusia berlaku baik kepada ibu bapanya. Faham? Tak kira walaupun ibu bapanya itu kafir ataupun kaki gigolo dan sebagainya. Kewajipan kamu berlaku baik terhadap kedua ibu bapa kamu. Faham? Kadang-kadang seorang itu dah masuk Islam, bapaknya masih kafir. Allah perintahkan kamu terhadap kedua ibu bapa kamu berlaku baik. Mak bapak kadang-kadang jenis orang tak sembahyang, dulu bekas GRO, bapak bekas gigolo. Tetapi apabila kerana dia sudah tua, walau apapun perbuatan mereka, kewajipan kamu untuk merendahkan diri, memberi penuh perhatian kasih sayang terhadap mereka. Bukan taat, bukan
bukan main sebarang apa yang diperintahkan oleh ibu bapa awak kena taat. Tidak, itu bukan. Sekali-kali tidak. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka awak tinggalkan suruhan itu. Tetapi berlaku baik, lemah lembut, itu adalah perintah dari Allah. Perintah dari awak mesti dengar, kewajipan dengar apa yang cakap, lemah lembut terhadap mereka. Bukan mesti ikut. Kadang-kadang orang tua dah nyanyuk dah, kau kahwinlah dengan anak sepas jiran ni dan sebagainya. Apa nak buat? Mak bapak dah nyanyuk, awak wajib dengar, tapi bukannya wajib ikut. Kadang-kadang suruhannya itu tak masuk di akal, sebab dia sudah nyanyuk, dah sampai waktu umurnya begitu. Tetapi awak kena wajib dengar, wajib berlemah lembut terhadap mereka, sebab itu adalah perintah dari Allah. Faham? Right? Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Ini ada juga, Allah lebih mengetahui dalam hati. Ada yang jaga mak bapak mengharapkan yang lain. Ini besok saka jatuh ke aku. Ini jaga ni supaya saudara-saudara datang ke aku, bawa makanan dan sebagainya. Ingat bahawa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Buat kerana Allah. Sebab menjaga orang tua berlaku baik itu adalah satu perintah kepada kamu. Jika kamu orang-orang yang baik, sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Sekiranya ibu bapa kamu masih ada, maka hendaklah kamu mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Perintah pertama, jangan kamu sekutukan oleh Allah dengan yang lain. Berlaku baiklah kamu terhadap ibu bapa kamu. Faham? Faham? Walaupun begitu, taat berlaku baik terhadap ibu bapa kamu ini pun, awak selalu dengar kuliah-kuliah ini, dan berulang-ulang kali dekat khutbah lagi Johor pun selalu diulang-ulang. Jangan kamu derhaka pada ibu bapa, jangan kamu derhaka ibu bapa. Tetapi ketahuilah kamu, ada larangan-larangan Allah yang awak kena jaga. Faham? Pagi tadi dekat kuliah, kat masjid, tak terdengar, dia kata hendaklah kita sembahyang qada kepada mak bapak yang mati. Mak bapak dulu tak sempat sembahyang. Jangan buat. Sejak bila Allah perintahkan qada untuk sembahyang mak bapak kamu? Padahal tertantang dekat masjid, inna salata kanal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu difardukan ke atas orang beriman pada waktu-waktu tertentu. Kamu sendiri tak perlu qada. Sebab sembahyang subuh hari ini 5.59 hingga 7.4 minit. Jangan nak pukul 8 baru sembahyang subuh. Jangan hari Isnin sembahyang 2 rakaat untuk sembahyang Jumaat. Siapa jawab? Sebab solat itu difardukan ke atas orang beriman pada waktu-waktu yang tertentu. Faham? Alright? Jangan main ikut je. Ini kuliah yang bagi orang tua tu asyik-asyik cerita anak derhaka, anak derhaka. Kenduri arwah untuk mak bapak apoi. Ajar anak benda yang sesat. Jangan. Okay. Kalau nak masuk surga Allah, beramal sendiri. Jangan nak suruh anak beramal untuk kamu. Jangan nak panggil orang kampung sedekah Fatihah kalau kamu dah mati nanti. Jangan suruh anak saja berlaku baik kepada ibu bapa kamu, sedangkan kamu tidak berlaku baik kepada ibu bapa kamu dahulu. Jangan ajarkan benda-benda yang salah kepada anak-anak. Sedekah Fatihah, arwah, penduri arwah dan sebagainya, kerana akan diikuti oleh anak cucu kamu. Kalau kamu tidak berlaku baik kepada ibu bapa kamu, kamu anak derhaka. Tetapi kalau ibu bapa mengajar bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dia adalah derhaka bukan kepada anaknya, tetapi derhaka kepada Allah. Ajaran sesat diturunkan kepada anak cucu. Jangan. Faham? Alright? Sekiranya ibu bapa kamu kafir,
sekiranya ibu bapa kamu kafir, maka jangan kamu sembahyangkan jenazah, jangan kamu doakan kepada mereka. Ini peraturan Allah rakamkan di dalam Al-Quran kisah Nabi Allah Ibrahim. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Ya Abi, wahai bapakku, akan aku mohonkan keampunan kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi apabila jelas bahawa ayahnya iaitu Azar menentang Allah dan Rasul, maka Ibrahim berlepas tangan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang hanif. Jangan kamu mohonkan ibu bapa kamu yang masih kafir, tetapi berlaku baik, jaga mereka sampai tua, itu kewajiban. Faham? Jangan sekali-kali kamu sembahyangkan jenazah orang munafik, walaupun ibu bapa kamu sendiri. Faham? Kalau ibu bapa awak munafik, jangan kamu sembahyangkan jenazahnya. Hukumnya haram. Sebab daripada ayat 84 surah At-Taubah, jangan sekali-kali kamu sembahyangkan jenazah yang mati di antara mereka, di antara orang munafik itu, dan janganlah sekali-kali kamu berdiri di atas kuburnya. Sesungguhnya telah jelas dia menentang Allah dan Rasul. Ayat 84 surah At-Taubah. Kalau ada ciri munafik ada pada ibu bapa kamu sendiri sekalipun, maka haram sembahyangkan jenazahnya. Awak wajib berlaku baik, wajib merendah diri, tetapi jangan kamu sembahyangkan jenazahnya, jangan kamu mohon ampun kepada keduanya. Ingat, munafik kita tak boleh kata dia itu munafik, tetapi ada ciri munafik dekat situ, awak boleh tahu. Yang pertamanya, mereka berkata dengan sumpah bohong sebagai perisai. Itu ciri yang paling besar dalam munafik. Ayatullah, ruhullah yang bukan-bukan. Kadang-kadang bohong atas nama Allah. Ni air campur kemenyan, InsyaAllah niaga boleh laris. Pembohong munafik. Air ambil 7 masjid, InsyaAllah anak boleh pandai. Padahal air sama, pergi tandas, air ambil wudu dan sebagainya. Bila dia gunakan nama Allah, dia bohong atas nama Allah, InsyaAllah orang boleh terpengaruh. Ini ciri munafik. Jangan kamu sembahyangkan mereka yang ada ciri-ciri munafik begini. Kita tak boleh kata dia munafik. Ada ciri munafik je, cukup untuk kita bertindak seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tuhan Harun lah, Abuya lah, Tuhan Langit lah, kaki kubur, tangkal bomoh dan sebagainya, awak layan seperti ciri munafik. Tapi kita tak boleh katakan mereka itu munafik. Faham? Sebab itu larangan dari Allah. Kita biasa dengar anak derhaka. Ketahuilah kamu, ada lagi ibu bapa derhaka. Ibu bapa bukan derhaka pada anak, tetapi mengajar benda yang salah, derhaka kepada Allah. Faham? Faham? Okey, kita tengok ayat yang ke-26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan harta kamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu amat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat Allah yang kamu harapkan, maka katakanlah dengan ucapan yang pantas. Ini banyak masalah dekat Malaysia ni. Ustaz-ustaz orang tua-tua, asyik-asyik kuliah, asyik-asyik khutbah, anak derhaka.
anak derhaka. Ayat 23 sampai 25 hafal. Doa tu kan, wa qala rabbi rahmatuhu kama rabbayana shaghira. Semua orang baca. Seolah-olah tidak ada larangan suruhan lain, padahal awak tengok ayat yang lain bahawa ada larangan dan suruhan-suruhan yang terhimpun dalam surah Al-Isra ini yang awak wajib tahu. Bukan sekadar derhaka ibu bapa. Tengok ayat 26. Berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Berlaku baiklah kamu terhadap adik-beradik kamu. Faham? Harta faraid bagi ikut yang diperintahkan oleh Allah. Jaga harta anak yatim. Jaga hubungan adik-beradik. Kalau awak ada harta lebih, utamakan ibu bapa kamu, adik-beradik kamu dahulu, bukan orang lain. Jaga hubungan adik-beradik juga adalah perintah dari Allah, bukan sekadar jangan derhaka ibu bapa saja. Sebab terhimpun dalam surah Al-Isra ini. Faham? Kepada orang miskin dan orang yang terputus dalam perjalanan. Orang miskin awak sedia maklum, orang yang terputus, orang perjalanan, kadang-kadang orang kaya. Sampai kat sini kena ragut, dia punya dompetnya hilang, kredit kad hilang, dia tak boleh balik. Kewajipan kamu membantu mereka. Okey? Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta kamu secara boros. Innal mubazirina kanu ihwana syaitan. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara syaitan. Syaitan itu sangat engkar kepada Tuhannya. Jangan boros. Jangan boros. Apabila kamu boros, hilang semua perintah yang diperintahkan oleh Allah. Asyik tak cukup. Mula gaji kerja 1,000 tak cukup. Naik gaji 2,000 tak cukup. Naik 10,000 pun tak. Dia tidak akan dapat berlaku baik kepada ibu bapanya kalau kamu boros. Macam mana nak balik rumah mak, hutang banyak lagi mak. Jangan kerana menghulur ibu bapanya duit, asyik tak cukup. Benda-benda mubazir yang dibuat. Jangan boros. Apabila boros, asyik tak cukup, jadilah orang yang tak tahu malu, mengambil hak orang lain. Rasuah ke, riba ke, menipu ke, klaim bukan yang haknya ke. Kerana apa? Benar kalam Allah, innal mubazirina kanu ihwana syaitan. Mubazir itu memang sahabat kepada syaitan. Jangan harap nak zakat. Sampai bila nak berzakat? Asyik tak cukup saja. Okey? Faham? Jangan boros. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini satu ayat yang subjektif. Tidak ada siapa yang sini saya cuba angkat tangan yang tidak boros. Hanya orang yang munafik yang mengatakan dia tidak boros. Kena ikut masing-masing. Buang mana yang tak perlu. Kata Abu Zar, ini Abu Zar, Dr. tak ikut. Manusia ni tak boleh lebih hartanya melainkan 2 ekor kibas dengan seorang hamba. Abu Zar. Muawiyah pun tak sanggup, pendapat dia hantar kepada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman pun letakkan dia di pinggir kota. Terlalu keras pendapat Abu Zar. Saya setuju pendapat Imam Said Qutb mengenai boros. Apa kata Imam Said Qutb? Satu pendapat yang sukar untuk diikuti, tetapi jadikan panduan. Meninggalkan segala perkara yang tidak ada kepentingan akhirat. Itu pendapat Imam Said Qutb. Meninggalkan segala perkara yang tidak ada kepentingan dengan akhirat. Dia mengulas dalam tafsir fi Zilalil Quran mengenai pemboros. Jangan boros. Faham? Dan jika kamu berpaling daripada mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Ini pada saudara tadi. Awak akan ada saudara-saudara, adik-beradik awak yang lebih susah daripada kamu, yang mengharapkan pertolongan. Kadang-kadang dia minta. Kalau kamu tak mampu memberinya, atau kamu
jangan sekali-kali tengking mereka. Berikanlah kata-kata yang pantas. Jangan kamu ungkit pemberian kamu, jangan kamu tengking mereka. Kadang-kadang orang yang meminta ini memang betul-betul memerlukan. Kadang-kadang orang yang meminta ini memang sengaja, jenis orang tak tahu mana. Dia isap rokok je. Bang, minta duit bang. Dia rokok tak ada duit bang. Aku pangan geram tu. Tak boleh. Dia sendiri isap rokok, bakar duit, lepas tu minta duit. Ingat, dalam ayat 274, sesungguhnya tabiat orang yang beriman itu, dia tidak akan meminta dengan mendesak. Jadikan kamu orang yang sentiasa memberi, jangan sentiasa menadah. Jaga marwah, jati diri awak. Apatah lagi awak mengambil benda yang haram yang bukan hak kamu. Jadikan kamu orang yang sentiasa memberi, walaupun sedikit. Elakkan daripada menadah. Jaga jati diri kamu. Awak ada marwah. Faham? Tetapi kalau ada saudara yang begitu, baik dia keperluan atau kamu tak mampu membantunya, atau kamu memang tak nak membantunya, maka berikanlah kata-kata yang baik. Faham? Jangan kamu jadikan tangan kamu terbelenggu di leher kamu. Jangan kamu terlalu menghulurkannya, kerana itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Lagi sekali, jangan bakhil sangat. Jangan bakhil sangat. Jangan generous sangat. Kedekut betul. Ya Allah ya tadi. Jangan. Tangkai gigi. Jangan terlalu generous sangat. Ni siapa-siapa tak ada duit, sini aku kasih duit. Siapa-siapa nak duit, sini kasih duit. Tak perlu. Kedua-dua tabiat ini, okey, adalah akan menjadi kamu tercela nanti. Jangan bakhil sangat. Simpan aja duit. Ada duit, guna. Simpan pada satu tahap yang tertentu, gunakan. Sebab dalam surah Al-Hasyr itu, supaya harta itu tidak berlegar saja di kalangan orang kaya di antara kamu. Disimpan dia kat sini. Aku ada 20 juta, 30 juta, whatever. Simpan dia. Makan kedekut. Nasi ayam penyet tak ada, ayam. Sikit dia. Jangan. Dalam keadaan mewah masyarakat begini, memang ada di antara kamu, di antara manusia itu, memang Allah bagi rezeki yang mewah. Gunakan, spend. Supaya ekonomi jalan. Simpan aja. Mati tinggalkan. Ini ada duit 100 juta. Hidupnya makan nasi ayam kosong je. Ayamnya tak ada. Nah, tak usah. Jangan terlalu kedekut. Jangan terlalu generous. Jangan awak terlalu generous. Di sini siapa yang tak ada duit, aku kasih. Yang wajib tetap ada panduan dalam agama macam mana awak nak mengulurkan rezeki yang Allah kurniakan kepada kamu, kerana kamu nanti menjadi tercela dan menyesal. Awak generous sangat, kamu akan menyesal. Kamu bakhil sangat pun, kamu akan menyesal. Boleh beli kereta besar, tak kisah. Ada panduan, jangan sombong, jangan ada peraturan nanti yang kita akan baca ayat seterusnya. Okey? Yang kedekut dia, doktor besar pakai baju koyak je. Tak usah, jangan lebih, jangan. Sesungguhnya Tuhan melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Kadang-kadang orang tu tak tahu menahu pun, tiba-tiba kahwin dengan orang kaya. Dah kaya terus, mendadak. Okey? Alright. Allah melapangkan rezeki kepada siapa. Jangan iri hati. Kerana Allah lebih mengetahui kepada siapa rezekinya nak diberi. Kalau diberi pada kita lebih kan, macam Prince Talal Al-Mansur, hartanya 30 bilion US, takut-takut tak sembayang nanti. Harta yang ada sekarang pun malah nak sembayang, apa tak lagi nak kaya raya nanti. Okey? Jangan iri hati. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mengetahui. Tengok, ayat Allah lebih mengetahui
kepada siapa nak bagi rezeki itu. Dan Allah melihat apa yang ada di dalam hati kamu akan hamba-hambanya. Faham? Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah satu dosa yang besar. Tengok. Jangan membunuh anak kerana miskin. Pel perancang keluarga nak jarakkan anak takut miskin kalau benda itu bukannya membunuh anak. Itu tidak termasuk dalam membunuh anak, tetapi itu termasuk dalam orang yang tak yakin bahawa Allah yang melapangkan rezeki kalau ada anak itu ada. Salah itu tidak, tapi konsepnya salah. Okay? Tapi yang salah ini adalah membunuh anak kerana takut miskin. Allah yang melapangkan rezeki kepada kamu dan juga kepada mereka. Membunuh anak itu adalah suatu dosa yang besar. Lihat ayat 32. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang paling keji dan paling buruk pada pandangan Allah. Jangan hampiri zina. Allah tak sebut jangan zina. Allah sebut jangan hampir zina. Apabila sudah hampir, orang tidak akan dapat menahannya. Kata satu profesor daripada Holland, kalau dalam keadaan gawat, perempuan itu yang menagih untuk zina, walaupun dia berpakai rahib, berpakaian rahib atau berpakaian sembahyang, dalam keadaan hampir zina, awak pakai telekung pun kamu akan terhirit. Itu sebabnya Allah rakamkan dekat sini, jangan hampiri zina. Apa juga, malam-malam ke, orang ke hotel ke, apa juga, jauhkan yang boleh. Sebab apa? Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, satu perbuatan yang paling keji pada pandangan Allah, dan satu jalan yang paling buruk pada pandangan Allah. Allah kaitkan dekat sini, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, melainkan dengan satu alasan yang benar. Sebelum dan selepas merujuk kepada pembunuhan, apabila zina berlaku, maka membunuh menjadi satu kebiasaan. Apabila zina berlaku, mengandung otak iblis, sanggup campak anak daripada tingkat 17, sanggup campak anak ke kolam, ke longkang dan sebagainya. Sebab zina. Apabila zina berlaku, membunuh berkait baik-baik kamu. Baik-baik kamu. Kadang-kadang seorang yang baik macam kamu, orang yang baik akhlaknya, satu kesalahan sekali dia sanggup membunuh anak sendiri. Kalau hubungan suami isteri tak jadi masalah, apabila hubungan pak tok mak tok, hubungan dengan isteri orang dan sebagainya, maka membunuh akan berlaku. Zina dan membunuh tak boleh dipisahkan. Kadang-kadang kerana bunuh cemburu, bukan isterinya pun, bukan tunang pun, pak wei, tak ada hak terhadap mereka. Baik-baik, baik-baik. Kita terdedah dalam masyarakat kapitalis begini, keluar malam, balik sampai McDonald sampai malam dan sebagainya. Ini kenderaan begitu mewah, awak boleh jalan sana sini tengah malam dan sebagainya. Kamu terdedah, kita terdedah. Jaga diri kamu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, lindungi kamu daripada perbuatan ini. Okey? Dan barang siapa yang bunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya adalah orang-orang yang mendapat pertolongan. So insyaAllah kita akan mengulas hukum hudud ta'zir, bughah, qisas ini pada kuliah minggu depan. Membunuh, hukum-hukum membunuh, hudud, bughah dan sebagainya, insyaAllah pada kuliah minggu depan. Tengok. Dan janganlah kamu
mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya jangan kamu dekati harta anak yatim. Kalau awak tengok tadi yang biasa dibaca mengenai jangan anak derhaka, jangan anak derhaka, padahal ada banyak larangan lain. Allah himpunkan pada rungkaman ayat ini. Semuanya terhimpun, jangan kamu dekati harta anak yatim. Kita tak nak bila anak yatim besar nanti, mana harta bapa aku, mak aku dulu dah habis. Pak Long dah makan, Mak Long dah makan. Mana harta mak bapa aku dulu, Pak Usu semua dah makan dah. Buat kenduri arwah 7 hari 7 malam. Orang kampung, Pak Imam semua ikut makan. Dalam agama, Allah tidak mahu anak-anak yatim terbiar di tepi jalan. Kita tak nak ada anak-anak geladakan. Hendaklah kamu hati-hati tentang harta anak yatim. Pada kuliah surah An-Nisa, kita sudah mengulas harta faraid. Ikut dari agama. Ikut dari agama. Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali cara yang lebih baik sampai kamu dewasa, penuhilah janji. Kalau ada janji penuhi, sesungguhnya janji itu pasti diminta dipertanggungjawabkan, amanah. Kalau kamu sebagai suami kepada isteri keluarga kamu, sebagai isteri, sebagai pekerja, sebagai bos, semuanya menanggung amanah janji. Awak kena sampurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama bagi kamu, lebih baik akibatnya. Jangan bohong. Ulang balik, jangan menipu dalam perniagaan. Jangan klaim yang bukan-bukan. Tengok laporan ketirisan, pen RM5 diklaim sampai RM200. Itu yang keluar dekat rujuk, yang diklaim, yang disiasat. Yang tak disiasat, yang kerajaan saja sama je, di swasta pun sama. Itu yang disiasat keluar, yang tak disiasat klaim yang bukan-bukan. Awak sendiri pun terdedah. Okey, tampal 1 klaim tampal 5, jangan. Jangan bohong dalam perniagaan. Mak bapak boleh dapat rawatan panel, anak tak boleh. Ni anak atas nama mak bapak. Jangan. Kamu tak akan miskin dengan menipu. Jangan. Awak tak perlu bohong dalam kehidupan kamu. Kadang-kadang buat jalan 1 juta, klaim 5 juta. Kalau cara tender open, okey, under table, suap sana sini, jalan pergi Isketambola sana sini, whatever. Jangan, sebab itu adalah yang ditegah oleh Allah. Janganlah kamu sampurnakan takaran, dan timbanglah dengan timbang raca yang benar. Allah menjadikan daya gravity dan 10 Newton itu adalah suatu yang paling optimum untuk timbangan. Kalau kamu menipu dalam timbangan, rosaklah kamu sistem masyarakat kamu seperti kaum Samud. Jangan menipu. Faham? Orang lain suka dia, kamu jangan, kita jangan. Lantak orang. Jaga diri kita daripada api neraka. Orang lain suka dia, kita jangan. Dalam masyarakat yang begini agak sukar. Jaga diri masing-masing. Jaga diri masing-masing. Tengok ayat 36. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta dipertanggungjawabkan. Ya. Right? Jangan mengikuti apa yang kamu tak tahu. Orang baca Yasin, taruh botol, buka penutupnya, barakah masuk pun ikut.
Orang pergi kubur pun ikut, orang pergi mana pun ikut, orang tangkal jampi wa mayatakilah, orang gantung aku gantung. Orang kaya McDonald kaya, aku tak kaya-kaya. Dia kata Allah pula bohong. Dia kata gantung wa mayatakilah niaga laris. Dia main ikut. Orang tangkap jin dalam botol pun ikut percaya. Orang disembunyikan sebesar macam ini, tak besar sangat lah, disembunyikan oleh makhluk halus pun percaya. Orang kahwin dengan jin pun percaya. Allah Allah. Punca dia afala yatadabbaruna Quran. Punca dia buta Quran itu. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Ingat, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan. Demi Allah, kita akan mempertanggungjawabkan. Jangan main ikut je Tuhan Harun, Al-Karam ke apa ke, Jakim ke, Aikim ke apa ke, Jabatan Agama pendapat apa, kalimah Allah ke dan sebagainya. Jangan main ikut Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau ustaz itu memang Al-Quran dan Sunnah, ikut. Kalau ustaz itu tempayan serban sebesar tempayan sekalipun, janggut sampai ke lantai sekalipun, kalau memang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan kamu ikut. Demi Allah, kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Kewajiban kamu baca Al-Quran sendiri supaya kamu tidak akan tersesat atau disesatkan nanti. Faham? Tengok ayat yang ke-37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan keadaan sombong. Awak boleh kereta besar, rumah besar, isteri besar dan sebagainya. Jangan sombong. Jangan sombong. Tak salah awak harta banyak, tak salah awak cantik, tak salah awak kereta besar, tapi jangan sombong. Kerana sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Besar manalah sekali. Cantik tidak akan bertahan lama, gagah perkasa pun akan lemah. Kamu akan tinggalkan segala yang ada kat dunia. Kegembiraan awak masa remaja dulu sudah habis dah. Awak masih kecil-kecil dipanggil comel-comelnya, sekarang dah tak wujud lagi dah. Dan yang dipuja-puja cantik ke apa sekarang ni akan habis pada masa yang terdekat. Kereta besar whatever awak akan tinggalkan. Jangan sombong. Ingat, orang yang paling sombong pada pandangan Allah adalah orang yang tidak mau sujud. Orang yang paling sombong pada pandangan Allah adalah orang yang tidak mau sujud, orang yang tidak mau solat. Sebab Allah bagi macam-macam nikmat. Kerja terbaik, pon sebab macam ni punya seronok whatever, masih lagi dengan macam-macam nikmat tidak mau solat. Itu pada pandangan Allah, orang yang paling sombong adalah orang yang tidak mau solat. Ya, tengok ayat 13 daripada surah Al-A'raf. Yaitu iblis, faqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa iblis kau tak nak sombong, tak nak sujud? Aku lebih mulia daripada dia. Kau ciptakan aku daripada api, sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah. Apa firman Allah? Keluarlah kamu dari syurga. Diharamkan syurga bagi orang-orang yang sombong. Orang sombong haram masuk surga Allah. Dan orang yang paling sombong pada pandangan Allah adalah orang yang tidak mau sujud. Faham? Jaga solat kamu. Tengok ayat 38. Semua itu derhaka kepada Allah, sekutu kepada Allah. Derhaka kepada orang tua, tidak menjaga baik kepada saudara, tidak mau memberi makan dengan orang miskin, tidak menjaga hubungan kekeluargaan, pemboros, bakhil, atau terlalu generous, membuat
membunuh anak-anak kerana takut miskin, hampir kepada zina, membunuh tanpa hak, makan harta anak yatim, menipu dalam timbangan takaran, mengikuti dengan tanpa pengetahuan ilmu, main ikut-ikut, sombong. Tengok apa ayat 38. Semua kejahatan itu amat dibenci oleh Allah. Ingat, ingat, semuanya itu adalah dibenci oleh Allah. Faham? Jadi kita tak nak awak dengar kuliah biasa asyik-asyik anak derhaka. Anaknya ada. Ketahuilah kamu bahawa ada juga ibu bapa derhaka, dan ada 10-12 larangan yang Allah rakamkan dengan jelas daripada surah Al-Isra ayat 32, ayat 26, 23 ini sehingga ayat yang ke-38. Alright? Jadi kita tak nak awak cuma baca Quran ikut sebahagian saja. Sedangkan ada ayat-ayat lain, suruhan lain awak tinggalkan. Okey, kita akan tutup kuliah sampai di situ. Ada apa yang awak nak tanya mengenai Al-Quran, khususnya pada larangan yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra? Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya, boleh? Ini yang apa? Perempuan yang baik dan apa? Lelaki yang baik hanya jodoh pada perempuan yang baik itu selalu bakal perempuan yang baik untuk lelaki yang baik itu surah Al-Nur, surah Al-Nur ayat 20 lebih, tak silap saya tak pasti tu. Surah Al-Nur ayat 28 tak silap saya. Perempuan yang baik adalah untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Itu adalah surah An-Nur, ayat yang turun untuk memansuhkan ayat 26 surah An-Nur. Ayat ini adalah ayat yang memansuhkan fitnah Aisyah radhiyallahu anha. Okey, tengok ayat 26. Wanita yang keji adalah untuk lelaki yang keji, lelaki yang keji adalah untuk wanita yang keji pula. Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik adalah untuk wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih daripada apa yang dituduh oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Ayatnya awak tak boleh gantung kat situ perempuan yang keji untuk orang keji. Kenapa aku baik dapat perempuan keji? Kenapa aku baik dapat laki yang keji? Kalau kita tengok Asia isteri Fir'aun itu orang yang baik Allah rakamkan, dapat pula dengan orang yang paling sejahat manusia dalam dunia Allah. Tetapi ayat ini adalah ayat yang mendorong kamu, kalau kamu nak cari yang baik, awak sendiri kena baik. Tetapi ayat ini lebih turun untuk memansuhkan fitnah Aisyah, sebab tersebar fitnah Aisyah pada tahun yang ke-6 Hijrah, yang ke-6 Hijrah, akhir ke-6, tersebar kisah Aisyah ada affair dengan Safwan Mu'attil. Jadi ayat ini turun memansuhkan, menentang fitnah itu, bahawa Aisyah adalah perempuan yang bersih daripada apa yang difitnahkan. Alright, ini mengenai fitnah Aisyah yang menjatuhkan hukuman 80 kali rotan kepada orang-orang yang menuduh tanpa 4 orang saksi. Okey. Kerana kenapa aku baik, macam lagi tadi baik sangat. Dapat lelaki jahat, macam lagi baik sangat. Awak nak baik, awak nak cari pasangan yang baik, awak sendiri kena Aku nak cari perempuan yang tunduk tapi mata dia. Sorry. Awak dapatlah perempuan yang mata gitu juga. Okey? Saya nak mengulas sedikit je mengenai bapa derhaka, ibu bapa derhaka. Kalau kita tengok dalam surah Al-Munafiqun, kisah Abdullah bin Ubay yang menyebabkan turunnya surah Al-Munafiqun, iaitu orang-orang munafik, iaitu dia menyebarkan fitnah supaya orang Ansar dan orang-orang Muhajirin bergaduh. Dia katakan nanti kalau kembali ke Madinah, orang yang mulia akan menghalau orang yang hina. Rasulullah marah, lalu meneruskan perjalanan daripada perang Al-Muqtaliq ini sehingga 24 jam berjalan. Kemudian anak Abdullah, tengok contoh orang beriman,
anak Abdullah yang bernama Abdullah bin Ubay berkata kepada Rasul, kalau ya Rasulullah, kalau benar Abdullah bin Ubay nak dibunuh, maka biarlah aku yang memancung kepalanya. Kerana aku adalah orang yang taat kepada ibu bapaku. Kalau orang Islam yang lain yang memancungnya, akan aku dendam, takut aku membunuh sesama Islam. Ini adalah contoh orang beriman terhadap bapanya yang munafik. Abdullah bin Ubay semasa kembalinya perang Al-Mukhtalif tahun ke-6 Hijrah. Ada apa nak tanya lagi? Tak ada? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.